Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita bagaimana nak merawat penyakit-penyakit hati, iaitu yang pertama itu penyakit ujub. Kita dah bahas penyakit ujub. Penyakit-penyakit ujub, dan juga hari ini kita masuk kepada tanda-tanda penyakit ujub. Bila kita dah tahu penyakit ujub tu apa benda, apa kesan dia dan juga apa faktor-faktor yang menyebabkan penyakit ujub, hari ini kita bicara tentang tanda-tanda penyakit ujub. Mesti ada tanda, tuan-tuan, untuk nak tahu penyakit hati kita ni betul ke kita ni ada penyakit-penyakit ujub ini. Ujub ini ialah membanggakan diri. Nak tengoklah tanda tu kan. Tak ada tanda macam simptom lah, tuan-tuan kan. Covid ada simptom-simptom dia tak? Nak tahulah simptom dia apa, barulah doktor kata sah Covid, pergi masuk, pergi kurung lah, kuarantin kan. Tak ada tanda nak kurung apa. Jadi kita nak tahulah apa tanda-tanda penyakit ujub ini. Penyakit ujub ini kata ulama dapat dikenali daripada beberapa tanda. Tanda yang pertama ialah merasa diri suci. Sedangkan fala tuzakku anfusakum, dia kata janganlah kamu mengatakan diri kamu bangga, wa a'lamu biman ittaqa. Yang tahu kita ini takwa ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala. Suci ataupun tidak, bersih ataupun tidak Allah taala. Kita tak tahu siapa kita ni. Kita perasan je kita okey sebenarnya kan. Semua kita rasa kita okey semua kan. Bab ibadat kita okey, bab amal semualah. Buat baik ni semua kita okey, semua kita lah tengok okey tu kan. Sebab kita tengok diri kita ni macam semua okey. Tengok orang lain je KO. Kita tengok rumah orang lah kan. Rumah kita semua okey, rumah orang je yang tak okey kita ni. Tengok rumah sendiri kan. Suami tengok diri sendiri, okey lah. Isteri tengok, serabut. Aku okey, kita ni aku tak ada masalah. Tanya bini dia, tak ada masalah apa serabut, tak mampu takut bana, ya Allah. Ada lelaki macam tak ada lelaki. Nah, dia kata dia okey. Dia kata dia okey. Dia macam tu tuan-tuan kan. Jadi tanda tu ada. Apa tanda dia? Pertama, merasa diri suci.
Orang yang memiliki penyakit ujub ini selalu merasa dirinya suci, ingin disanjung dan ingin dihormati. Kalau kita dah ada perasaan ini, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dipuji, kalau orang tak sanjung kita tu rasa lain macam, rasa kan? Kalau orang tak hormat kita tu rasa lain macam, maknanya adalah penyakit tu. Penyakit ujub ni, penyakit bangga diri. Orang tak sebut lah nama dia. Ramai-ramai tu nama dia tak sebut. Kecewa tu rasa. Tempat lain semua sebut nama aku kan. Sini haram tak sebut. Oh, leceh ni. Tak malas datang sini ni. Ada benda tu. Ada benda tu. Maknanya ada lah penyakit tu lah. Dah ada lah simptom tu, dah ada lah. Cepat-cepat lah rawat. Sekarang ni banyak penyakit hati tuan-tuan. Akhir zaman ni lagi banyak penyakit hati. Bila hati dah rosak, bila hati dah hitam, dah kotor, dia macam-macam. Tu yang timbul fitnah, dendam, dengki. Penyakit ni dia bukan datang ke orang jahil, ke orang ada agama pun, orang ada ilmu ni pun penyakit ni sampai. Dia bukan datang ke orang jahil-jahil, orang ilmu ada ilmu ni pun dia datang ke penyakit ujub ni. Bila ilmu dah tinggi, lain rasa dia tuan-tuan, bangga tu lain macam. Tu yang sikit-sikit nak berbahas, sikit-sikit nak berdebat tu sebab ilmu dah tinggi, ilmu rasa hebat. Yang kita je yang betul, orang lain semua salah. Penat. Yang orang lain buat semua salah, dia yang buat dia je yang betul. Jadi tuan-tuan, ada penyakit ni, ada tanda ni lah. Pada saat yang sama, ia lupa atau pura-pura buat tak faham tentang firman Allah Ta'ala. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu suci, diri kamu baik, diri kamu yang sempurna, perfect. Kau masuk syurga, dia lah, orang lain semua masuk neraka semua. Kau amalan paling betul, dia lah, orang lain semua tak betul. Sampai orang tegur pun. Jadi tuan-tuan, maka dialah yang paling mengetahui orang bertakwa. Ini tanda pertama, bila merasa diri suci. Yang kedua tuan-tuan, mengabaikan nasihat. Orang nasihat tak pedulilah, tak kisahlah siapa nasihat pun. Kalau orang yang tak ada ni lagi lah tuan-tuan kan, dia ustaz yang nak nasihat, bukan ustaz payah. Kau siapa? Benar tu. Kau siapa nak nasihat dia? Kau kelulusan apa? Dia tu ada PhD tu, doktor, pakar tu. Berat. Sekarang mentaliti orang hari ni, dia mesti ada benda tu, mesti ada PhD. Pasal tu yang berebut nak pergi ambil penatang tu. Belajar. Bila ada PhD, cakap baru laku. Yang nak tegur pula pondok. Kau pondok dia pun. Kau ingat dia siapa tu? PhD saya, pakar tu. Siapa kata dia pakar tu? Dia lah. Dia tak kata dia pakar tu. Sebab tak ada lagi Imam Syafi'i pun dia tak pernah kata dia pakar fiqh, hadis, tauhid, tak ada. Imam Bukhari pun tak pernah kata dia pakar. Imam Muslim pun tak pernah kata. Kalau nak ikutlah semua-semua, nak ikut Nabi sungguhlah, Nabi pun tak pernah kata dia pakar segala-galanya. Kita pula hari ni ngata kat dia pakar, dia pun dia pakar hadis, ambil hadis, PhD hadis, PhD fiqh kan, kita kata dia pakar. Bila kita kata macam tu, akhirnya tuan-tuan, datang penyakit ujub ni. Rasa banggalah diri sebab aku dah sampai satu level, satu tahap pakar. So orang lain nasihat, kau siapa? Tambah tu imam masjid tegur dia, lagi lah kan. Itu apa saya imam apa? Dia nak ditegur tu doktor, profesor je. Nak ukur lah baju kat badan sendiri, nak tegur dia, kail panjang sejengkal, jangan lautan nak diduga. Semua ada, semua ada kan. Padahal kita tahu dia tu salah buat tu kan, tapi nak macam mana? Kadang dia tak sedar dia salah. Kita yang duduk belakang ni sedar apa yang dia buat tu salah. Macam imam kadang tak sedar dia baca tu salah. Tinggal lagi
Makmum ni belakangnya ada yang tahu kan. Tak kena tu bacaan tu kan. Imam tak sedar. Kadang-kadang kita sembahyang tak sedar. Angkat tangan macam mana ada orang tegur kita kan. Tu cara takbir tu tak betul. Tu angkat tangan tu tak betul. Kau siapa nak tegur dia je. Dia tu hebat je. Dia tahulah apa yang dia buat. Kita duk pandang pesan tu hebat. Akhirnya dia berasa diri hebat. Tuan. Hebat lah, berasa diri hebat. Jadi bila dah rasa diri hebat, nak ke terima nasihat orang? Bapa bila dah berjaya didik anak, anak semua belajar universiti semua. 10 anak, 10 jadi semua universiti ni lah. Ini bukan bawah jambatan, bawah kapal sawit, tak ada. Ini memang universiti sungguh. Semua jadi orang punya lah kan. Engineer, lawyer, arkitek semua kan. Doktor, lecturer. 10 kan. Agak-agak lah kan. Bapak ni nak kedengar nasihat anak-anak dia. Payah tuan-tuan. Kau tak payah nak ajar abah lah. Kau orang 10-10 ni abah yang sekolah dulu ni. Kau abah tak sekolah bangang kau tahu. Ya. Tak. Mestilah kan. Kita mesti tunjuk kita punya power lah sebagai bapak. Sebab bapak berjaya semua 10 anak. Kalau bapak ni macam orang lain lah. Kau orang ni, aku ingat tak makan kau. Abah cakap macam tu. Yalah kau tengok. Abah bagi kau semua universiti. Tengok, semua sekarang kau hebat-hebat. Ni. Bertungkuh lumus ketua abah bekerja siang malam. Kalau abah macam orang lain lah, tak peduli makan, minum, belajar kau. Abah ingat kau, tak adalah. Seorang bawa helikopter, seorang tu lah. Macam rumput lah. Ingat apa? Kau lah nak ajar abah, jahanam. Pasal itu tuan-tuan, bila dah sampai satu tahap mengabaikan nasihat orang lain, orang memiliki penyakit ujub ni selalu mengabaikan nasihat, bahkan menjauhkan sama sekali. Kau tak payah ajar aku, kau tak payah nasihat aku tahu lah. Yang layaknya cakap lagu tu siapa? Allah Ta'ala je. Bila malaikat komplain lah dengan Tuhan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata aku nak jadikan manusia ni sebagai khalifah lah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Buat apalah kau jadi makhluk perosak atas muka bumi. Kan menumpahkan darah, bergaduh siang malam. Kau nak buat apa jadi gini? Tuhan kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kau duduk diam-diamlah, tak payah nasihat aku tahulah apa aku buat. Tu bahasa kasar dia lah. Tuhan je yang layak sebut benda tu. Kita tak layak pun. Kita tak layak. Sebab dia layak Tuhan tu pasal apa? Dia kata kau tak payah ajar aku lah. Ni semua ni aku ciptakan. Kau lah nak ajar aku. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa yang kau tak tahu. Kau kan tahu apa? Tuhan je lah. Tapi kalau kita manusia ini, bawa bertenang dulu. Sebab manusia ni banyak yang tak tahu. Bila dah terjadi baru tahu. Silap lah. Baru dia kata silap. Bila dah terjadi baru silap. Tu lawan nasihat tak nak dengar. Kita manusia. Baru dia tahu. Baru dia ingat dia manusia. Kalau tak tu sombong nak mempes. Kalau tak tu bangga diri, tak mau dengar nasihat orang. Bila dah kena, itulah aku cakap silap lah. Yelah kita manusia, saya kita punya kesilapan, kelemahan. Baru kau ingat ke? Itu orang nasihat apa tak ikut? Manusia je. Dah baru manusia kan. Yang layak ni, yang layak cakap tu Tuhan je. Saya tu nak kenal Tuhan tuan-tuan kan. Kita ni tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan tu yang buat kerja Tuhan tu. Dah lah buat kerja Tuhan, kerja setan pun ambil juga. Masalah kita. Tuhan tak kenal, buat kerja Tuhan. Dah tak buat kerja Tuhan, nak ambil kerja setan pun nak juga. La ilaha illallah. Syaitan hari ni paling mudah lah buat kerja tuan. Dia tak susah lah, dia jadi pemantau ya sekarang ni. Sebab dah ramai buat kerja dia. Tuan tengok dah hari ni kan.
Hari ni tuan-tuan, tu saya kata, saya baru ngajar, saya baru balik di Batu Pahat, tuan-tuan, orang pun heran, macam mana ustaz lepas ke Batu Pahat Ustaz kan? Yalah, orang PKPB, dia kata, duduklah Selangor tu, kat kan. Awak sampai ke Batu Pahat sampai 2-3 bulan, saya kata, tu kerja Tuhan, kau jangan ambil. Kerja Tuhan biar dia buat, kerja kau hamba, kau buat kerja hamba. Sibuk tuan, habis Batu Pahat balik, datang kat Taiping pun orang heran juga, macam mana ustaz boleh lepas tak? Kerja Tuhan jangan ambil. Sebab itu kita minta dengan Tuhan, jangan minta dengan makhluk. Tuhan susunlah, dia atur lah kan. Tapi dah tak kenal Tuhan, payah agak kan. Itu yang timbul isu petikai. Macam mana dia boleh lepas? Macam mana dia boleh lepas? Aku pun tak lepas. Lah. Yang nak lepas tak lepas ni Tuhan. Malam cik ni hantar surat, jemputan kuliah subuh. Saya pergi balai polis, tunjuk dia pun isi sign terus, tengok pun tak. Alam. Tadi lalulah kat Roblox. Malam tadi lalu. Tengok pun tak. Aku cakap dah aku buat surat tak tengok. Kalau aku tak buat kau nak tengok. Tapi Tuhan dah katakan, kerja aku kau jangan fikir-fikir. Kau baca je apa suruh. Nak bergerak baca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshayna fa hum la yubsirun. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. Jalan terus. Lalu kat polis. Orang lain semua dia tahan. Saya pun heran kan. Tapi nak heran, buat apa kerja Tuhan, pedulilah. Kan tadi mungkin dia keluar tak baca bismillah, mana kita tahu. Sampai kat sini tadi, sampai dekat cakap jerit macam tu juga. Aku cakap bang masa tu aku buat surat ni. Nak betul aku. Tapi kalau tak buat dia tahan pula. Dia macam lesson lah tuan-tuan kan. Ada lesson haram tak tahan, tak ada lesson tak ada tahan. Dah ada lesson baru dia nahan. Hidup je hari ni, besok dia nahan. Baru semalam itu. Baru. Kata 2 minggu tak boleh sen, tak nahan langsung. Alah. Ni semua kerja Tuhan. Kita jangan duk sibuk. Kerja Tuhan, jangan buat. Kerja setan jangan ambil. Hari ni ramai sangat kerja setan kita nak ambil. Ni fitnah-fitnah, dengki-dengki, ni semua kerja setan. Tapi kita ambil, kita buat kan. Setan jadi pemantau je. Tak kerja ke? Dah ramai yang buat. Dah ramai tolong buat. Oh dah ramai ya? Dah ramai tolong buat. Tak ada masalah. Kita jangan. Setan suka hari ni. Duduk kan dia. Fitnah, semua. Dengki. Semua ada kerja-kerja setan kan. Siapa buat? Ramai orang tu kan buat. Nak tengok. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun kata syaitan musuh, tapi kerja dia kita tolong buat kan. Buat kerja hamba sudah, buat kerja hamba sudah. Jangan buat kerja syaitan. Beramal aja lah. Doa dengan Tuhan. Tuhan kata aku ni tempat memohon. Hari-hari baca 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau sembah aku, kau minta tolong kat aku. Dah, kau buat kerja kau tu, minta tolong kat aku. Jangan cakap banyak. Ini kerja Tuhan pun nak buat, kerja syaitan pun nak ambil. Allahu Akbar. Jadi, dia kata, tanda dia apa? Mengabaikan nasihat. Padahal sangat buruk apabila suatu kaum sudah tidak mau saling menasihati, tidak mau lagi menerima nasihat. Kaum ni akan jadi buruk, jadi serabut bila mana kita tak nak dengan nasihat. Agama ni apa? Ad-dinun nasihat. Agama ni satu nasihat. Kita nasihat, jumpa orang ni nasihat, jumpa orang nasihat. Jangan marah, jangan makin hamun. Nasihat, ingatkan dia kembali pada Allah. Uzkurullah. Dalam keadaan yang macam hari ni, mari kita dekatkan diri pada Allah. Kau tak dapat di masjid, kita dekatkan diri kat rumah, tak kisahlah kat mana pun kan. Dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah. Jauh sangat tuan-tuan kita dengan Allah Ta'ala. Tu saya kata 7 kalimat ni jarang sebut tuan-tuan. 7 kalimat ni jarang sebut. Nunjuk kita jauh daripada Tuhan. Nak buat apa-apa bismillah pun susah. Dah buat apa-apa nak puji alhamdulillah pun susah. Kan? Dah buat dosa nak cakap astagfirullah pun susah. Berjanji nak ucap insya-Allah pun susah. Kan? Tak mampu nak cakap la haula wala quwata illa billah pun susah. Tuan. Banyak yang susah tuan-tuan. Dapat musibah, payah nak sebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Payah. Si Anu kena Covid. Innalillah. Kena Covid. Dia tak mati, hidup. Yelah innalillah lah. Bila kena? Macam mana dia kena? Kat mana kena? Nah, Tuhan kata, allazina iza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Sebut lah. Si fulan kena Covid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ni dah kat mana? Bila? Berapa hari dah? Mampu dah kita, mampu dah. Itu datang masjid itu tersurau. Aku itu ada salam ke tak agak? Aku rasa aku ada salam dengan dia, tapi aku pakai hand sanitizer itu. Aku cakap ke tak, tapi aku pakai mask itu. La ilaha illallah. Serabut lah. Bila kena je COVID tu, kawan kata apa? Itu bukan kau salam dengan dia. Itu. Ya aku tak ada. Aku tengok kau salam tu. Mampu dah kau pergi cek, pergi saring. Kawan pun pergi saring lah, pergi cek, tengok negatif. Negatif? Kau biar betul. Tu tak tepat tu, kau kena buat swab. Itu buat apa? Darah. Pergi swab. Swab pula dah. Yang hospital buat tu, dia orang buat tu, dia tahulah darah ke swab ke, dia tahulah kan. Kita yang serumput lah. Kau buat apa itu? Darah tak tepat. Swab tu yang tepat. Kau siapa doktor ke? Dah, aku serumput, duduk dan diam. Kau main serumput. Kadang menyampah, tuan-tuan tengok kan. Yang lebih ni siapa? Yang lebih ni, yang tak topo ni yang lebih. Yang lebih dia ni. Orang tu dah buat test. Hospital dah panggil, KKM dah panggil. Okey tuan, sila buat saringan test darah tuan. Baik, dia pun pergi cek. Dia pun cucuk ambil tu. Alhamdulillah negatif. Negatif tuan. Alhamdulillah, syukur. Balik, syukur. Datang orang pun telefon. Kau dah buat test belum? Dah. Bila? Malam. Apa Ustaz? Negatif. Kau biar betul. Iya. Bukan kau makan sama dia ke gitu? Iya kan. Kau bukan salam dengan dia ke? Iya. Tapi dah cek negatif. Tak tepat darah tu. Kau kena buat swab. Saya tanya, siapa kau? Kau siapa? Kau kerja apa? Aku serumput. Itu? Macam mana kau kata swab tak tepat? Dia tak tepat. Dia swab kat yang tepat. Darah tak tepat. Angguk kau. Siapa kau? Kau buat apa dia berbazi nak pergi cucuk darah kau tu? Nak menempah maut. Dia tahulah apa dia buat. Tu sebab itu fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang ahli dia, jangan tanya bukan ahli. Yang kau pergi tanya, aku elok buat swab ke buat test darah? Kau tanya siapa? Yang motong. Dia kata elok buat dua-dua. Dua-dua apa? Dua-dua. Bau tepat. Mampus. Kau pergi tanya hospital tu. Elok buat apa tuan? Saya ni nak buat saringan ni. Saya ada simptom? Tak ada. Ada demam? Batuk? Semua tak ada. Dia kata tak apa, kita cek darah je lah. Okey, cek darah. Negatif tuan. Boleh balik. Pergi tanya pula. Tu tak kena pakai gelang lah. Lah dia suruh balik lah. Nak pakai gelang pula dah. Bila dah pakai gelang, tanggal manusia ni punya serabut kan? Jadi itu tuan, jangan buat pening, jangan buat kerja tu kan? Ni pasal COVID ni ramai yang pening tuan, serabut kepala kan? Itu mula-mula serabut pasal solat berjemaah jarang-jarang, dah dijawab serabut juga lagi tak payah tuan, jarak je lah, tak ada masalah tuan-tuan. Yang rukun pun Tuhan bagi keampunan lagi. Yang rukun pun boleh tuan-tuan dalam keadaan darurat ni. Rukun pun Tuhan bagi keringanan. Berdiri, rukun tak sembahyang? Rukun. Boleh tak duduk bila darurat? Boleh. Sakit, duduk kan? Ini jarak sembahyang pun jadi masalah. Tak ada dalil, tak ada hadis, tak ada Quran, tak ada tu. Memanglah tak ada perkara baru berlaku. Macam mana? Ulama-ulama dah buat kajian lah tu. Mudarat lebih dahsyat lagi. Ni jaraknya apa hukumnya? Rapat-rapat ni sunat ke wajib ke rukun? Dia dah buat kajian lah tu. Kita baca kitab pun baris pun tak pernah betul nak bercakapnya. Kita nak marah. Tu ulama dunia tu, bahasa dia tu. Orang kita ni ulama-ulama tu, menteri agama tu, tuan-tuan tengok, ingat calang-calang ke menteri agama tu tuan-tuan. Itu menteri agama tu tuan-tuan, berkitab dia pun kita tak terlayan tengok. Nahu sorok dia punya hebat tuan-tuan, ulama-ulama yang ada kat Malaysia ni. Kita ni baca pun orang bagi atas, kita bagi bawah, itu pun jangan. Tak ada dalil je, dalil tak ada. Kita ni semua ni ikut WHO punya. Dia yang pakar bidang kesihatan, biarlah dia. Nak harapkan tuan-tuan nak pakar memang tak ada ni. Yang pakar bidang ni siapa? WHO. Dengarlah cakap dia. Tapi dia orang putih. Kalau kau tak nak orang putih, kau belajar betul-betul. Kau jadi macam orang putih tu. Kau tunjukkan kehebatan kau. Besok kita rujuk kat kau.
Cukuplah tu, okeylah tu. Lepas tu nak salahkan WHO. Bukanlah saya punya kaum kuat WHO. Tapi dia orang tu dah bidang fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Menteri agama bukan bidang kedokteran. Dia kena rujuk pada bidang kedokteran. Siapa? Tan Si Dr. Nisham. Dia pergi rujuk. Dr. Nisham pun tak apa nak pakar juga. Dia rujuk dunia punya. Doktor pakar-pakar dunia. Macam mana? Pak Ustaz, dia bagi. Sila jarakkan sembahyang. Jarak. Apa nak kalut sangat? Duk tanya. Boleh ke macam ni? Boleh ke macam ni? Boleh. Sampai bila ni? Sampai bila? Sampai COVID tak ada. Macam saya ni. Sampai bila nak buat kuliah Ustaz? Sampai kuliah dah tak boleh buat. Selangor tak boleh buat. Wilayah tak boleh buat. Aku datang Taiping. Tanya Cik Nik boleh datang? Cik Nik kata nak datang, saya buatkan surat Ustaz. Buat surat. Apa masalah? Ikut je lah ragam dia tu. Cuma dia tak tengok tu, kecewa sikit lah sikit kita. Penat buat semalam itu. Pergi balai, ambil tanda tangan. Tak ditengoknya. Kurang-kurang dia tengok lah. Mana cik? Taiping. Ada surat tentang negeri? Seronok ke lah. Berbaloi lah buat. Ni haram tak ada. Aku kata haram berbuat ni. Aku tak buat. Kau tengok. Aku buat. Kau tak nak tengok. Marah tu. Tapi tak apa. Bagus juga. Lepas ni dia kenal aku, dia tak tengok dah. Dia tengok kali ni aku sound. Masa aku buat kau tak nak tengok. Masa aku tak buat kau nak tengok. Kau ni mau cari penyakit ni. Lebih bagus bapak tu kan. Yalah, dia pun penat, dia pun manusia kan. Biasalah. Yang ketiga, senang mendengar aib temannya. Ni kalau ada penyakit ni tuan-tuan ni, seronok dengar kawan-kawan aib kawan-kawan ni, seronok dengar. Memang syok dengar ni. Sehari dua ni tuan-tuan, syok dengar tuan-tuan. Ustaz apa semua meragam. Seronok dengar, seronok. La ilaha illallah. Janganlah seronok dengar. Doakanlah yang baik-baik. Manusia tak lepas dari kesilapan, kesalahan. Allah Ta'ala uji nak angkat darjat dan sebagainya. Macam-macam lah tuan-tuan. Jangan kita seronok sangat. Apa punya orang agama, tunggang agama, semua keluar hari ni. Seronok. Pasal orang agama kena seronok lah. Seronok kan? Allah. Jangan seronok. Nanti Allah uji kita macam mana? Tu ujian bagi dia, ujian kita. Siapa yang tahu? Jangan pi serabut lah. Dengar isu ni tuan-tuan. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Seronok dengar, seronok. Sebar terus. Keluar WhatsApp, Facebook, Instagram. Itu saya kata tadi, kerja syaitan. Jangan buat. Tu, seronok dengar aib orang. Badan muka belagak sangat, nak popular sangat, nak itu sangat. La ilaha illallah. Jangan. Itu bahagian dia. Hari dia kena. Kita belum tahu lagi. Kita pun minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Walhamdulillah, jangan kena. Tapi jangan bangga sangat. Seolah-olah kita ni macam suci. Kita ni perjalanan masih jauh tuan-tuan. Mungkin tak aib dekat kita, mungkin aib bagi anak kita nanti. Mungkin tak aib bagi anak kita, mungkin bagi isteri kita. Mungkin kaum kerabat kita, adik-beradik kita yang terpalit dengan kita. Jangan seronok sangat. Bukanlah saya menyokong benda tu. Tetapi Allah Ta'ala tak bagilah kita nak cerita keaiban orang. Biar dia dengan urusan. Dia ditangkap, dia nak bicarakan, semua. Doakan yang terbaik sudah. Bila kita seronok dengar keaiban orang lain, nak dengar. Apa cerita? Apa dah kena ramai lagi ni, habis. Apa kau dapat? Apa yang kita dapat? Seronok tu. Tak ada apa dapat. Apa dapat? Dosa dapat. Jangan duk seronok aib orang. Allahu Akbar. Kita ni terlalu seronok tuan. Tuan-tuan mengaji agak-agak tak ada lah. Tapi orang agama pun macam seronok dia dengar benda tu kan. Ayah pun kata, ni terpalit, itu terpalit. Jangan, tadi dah kata dah, jangan berasa diri kita sempurna. Jangan berasa diri kita suci. Hari ini kita tak kena apa-apa, Allah tak uji lagi. Jangan. Kan? Allah Ta'ala uji kita besok. Apa macam? Jangan berasa diri suci. Orang yang memiliki
Penyakit ujuk selalu senang mendengar aib orang lain. Seronok dengar aib orang lain, terutama aib teman-temannya. Yang paling dia seronok bila teman dia kena. Dulu bangga sangat, belagak sangat, ambil kau. Baru kau tahu apa kau dapat. Apa dapat? Tak ada apa-apa. Tak seronok. Dengar teman rezeki melempar ruah, aku tahulah siapa dia tu, sakit hati pula dah. Dapat aib seronok. Bila kawan dapat nikmat melempar ruah, bukannya bangga juga, tombang bangga. Alah, aku tahulah cara dia tu. Kalau dia tak baca cara tu, mampus dia tak dapat. Tak lain pula. Kita ni semua serbi tak kena. Baik tak kena, tak baik tak kena. Bukan manusia je, Tuhan pun kita kata tak kena. Hujan tak kena, panas tak kena, seram sejuk tak kena. Apa yang kita nak kita benda tu. Manusia buat lagi lah, semua tak kena. Tuhan buat pun tak kena. Hujan dia seminggu, aku tak motong, tak boleh mampus. Panas pula dah, panas jari. Sayur dah mampus dah sayur. Bila nak hujan tak tu? Kering kontang lah, banjir pula dah. Aduh, banjir masalah betul lah. Ada api elektrik, masalah. Banyak tu karen. Tak ada lah api, panas ni mampus, karen tak ada. Serba-serbi, apa yang kena kita tak tahu. Tak, apa yang kena kita. Dia macam ibu-ibu lah, orang perempuan kan. Semua tak kena dia. Tu saya kata macam ibu-ibu kan. Suami balik lambat, kena tak? Tak kena. Lambat laki aku tak mana pergi. Cepat balik. Cepat balik ni bang. Cepat balik tak kena. Lambat tak kena, cepat tak kena kan. Abang ni asyik kerja je, hari-hari kerja. Tak ada cuti ke bang? Orang lain pun tu agak kerja cuti ke? Tak kena kerja kan, cuti. Bila dah isteri dah marah, si bising cuti, dia pun 2 minggu ambil cuti. Tidur balik kat rumah. Abang tak kerja ke bang? Cuti, lama cuti. La ilaha illallah. Aku kerja pun kau tak. Aku tak kerja pun sehati, aku kerja pun sehati, cepat balik pun sehati, lambat balik pun sehati. Tidur je suami. Abang tak keluar ke bang? Pergilah keluar dan bising pula. Keluar, laki kejap balik mandi rehat kejap, itu kawan telefon. Minum jom. Keluar. Abang tak tidur rumah ke bang? Tak, macam ni ibu-ibu lah, bukan ibu-ibu sini lah, tapi sama je. Agak-agak lah ibu, pasal apa tu? Seronok apa? Seronok mana saja nak meriahkan keluarga kan? Seronok nampak. Manusia ni tak tahulah apa masalah kita ni. Saya pun tak tahu. Semua tak kena. Ada kuliah tak kena, tak ada kuliah tak kena. Semua tak kena. Cuba. Sebab tu saya tak heran sangat bila orang cakap ustaz tu tak okey lah. Okey. Ustaz tu dah okey dah. Cuma pula dah. Dia tu bagus tapi waktu tak jaga. Waktu pula dah. Lambat. Ustaz ni okey, cuma keras sangat. Tak sesuai dengan kita, lembut dah sikit kan. Ustaz tu lembut sangat, suara pun tak dengar. Kau jalan aja. Payah. Kau nak apa ni sebenarnya? Kau nak ilmu ke nak apa? Nak ilmu duduk tadah kitab dah. Ustaz tu balu apa? Tak kena dengan kita, duduk dah diam. Kena. Ubah diri, selesai masalah. Yang baik ambil, yang tak baik ni kelemahan ustaz, lantak habis. Ni dah semua nak komen. Ustaz tu lembut, ustaz tu ni, ustaz tu ini, ustaz tu ini. Lepas tu aku lah ngajar. Aku tak pandai. Kalau aku pandai dah lama dah bangang mengaji je. So itu saya ingat lagi Allahyarham Datuk Syekh Murtada. Orang adu dengan dia kan. Dia ni satu-satunya mufti yang direct cakap lah. Dia tak tapih lah. Orang sibuk dia dah tua kan. Datuk tarik tauliah ustaz-ustaz ni lah. Ustaz ni keras, kasar sangat lah, keras. Tariklah tu. Dia pun jawab. Ustaz mana? Ustaz ni apa? Dia pun bagi tahu nama aku. Boleh nanti aku tarik lah.
Kau boleh ngajar ke? Saya tak boleh ngajar dah Datuk. Kalau kau dah bangang, macam mana aku nak tarik dia punya? Aku dah tak larat. Jadi kau pun bangang. Kau ngajilah dulu. Jadi kalau kau pandai esok, aku tarik tauliah dia, aku bagi kat kau. Kau ngajar. Tapi kau bangang, jadi kau ngaji dulu dengan dia. Kau suruh tarik je, lepas ni siapa nak ngajar? Aku tak larat. Suruh kau bangang. Kau ngaji dulu. Tak nak orang ngadu. Baik-baik orang kat dia, aku punya mukti lah. Tak iyalah, kau suruh aku tarik, aku dah tak larat. Kau suruh aku tarik tauliah dia boleh ngajar, aku suruh kau tarik. Aku boleh tarik anytime, aku petik je. Tom, ambil tauliah balik. Tak ada masalah. Tapi siapa nak ngajar? Aku dah tak larat. Suruh kau yang komplain ni, kau tak boleh ngajar. Jadi kalau kau bangang, kau ngaji dulu. Kau dah pandai, besok kau ngajar, aku tarik. Kalau macam tu lah orang masjid, orang jawatan agama kan, tak nak buat juhalak, jahil-jahil ni nak ngadu. Sebab yang ngadu tu semua orang semayang. Yang mengadu orang pergi solat berjemaah, dia tak pernah ngadu pun. Ustaz ni nak ngadu sikit ni, ramai tak solat ni Ustaz, duduk kat kedai kopi ni. Apa tindakan jawatan agama Ustaz? Boleh tak tolong tangkap, buat serbuan tangkap orang tak semayang? Tak ada lagi. Ada ke orang ngadu tu? Ustaz, saya tengok ni dedah-dedah aurat ni terlalu banyak dah Ustaz, macam mana kita nak buat Ustaz? Tak ada. Yang dia ngadu, ni nak ngadu ni banyak sangat kuliah kat masjid. La ilaha illallah. Yang dia suruh ngadu ni benda baik ke benda tak baik? Yang suruh cegah ni benda tak baik ke benda baik? Yang cegah ni benda tak baik kan? Apa tak baik? Orang tak sembahyang tak baik, cegahlah pergi. Orang tak mengaji ilmu, cegahlah ni. Ni Ustaz nak tanya lah, boleh ke buat solat hajat kat masjid? Saya tengok masjid tu kerap sangat buat solat hajat. Jawatan agama pun, ya ke? Nanti kita tengok. Jangan dilayan lah. Apa dia buat? Solat hajat. Alhamdulillah lah. Tuan tak solat hajat ke? Solat hajat lah. Ni banyak musibah ni. Pergi solat hajat. Baru dia tak ngadu. Ustaz ni banyak kuliah ni. Alhamdulillah lah. Saya senang kerja saya. Ada orang buat imaratkan masjid. Patut kerja saya tu dah ramai yang tolong. Masjid-masjid suruh-suruh. Alhamdulillah. Tuan patut pergi mengaji. Bukan pergi report. Ni tuan buat kerja setan ni. Buat kerja Tuhan. Bandal terus. Baru dia tak ngadu. Ini yo nanti saya datang. Cuba tuan-tuan pergi tanya orang tentang agama kan. Berapa ramai yang buat report mengenai orang tak sembahyang? Bila je? Berapa ramai orang tak pergi mengaji buat report dedak? Tak ada. Yang dia ngadu orang sembahyang. Orang pergi masjid. Orang buat kuliah. La ilaha illallah. Susu setan juga tu. Kerja aku dah ramai yang buat. Tapi bukan masjid je lah, tempat lain lah. Tapi aku datang sini, aku bedal lah sini dulu. Itu kat Batu Pahat aku bedal. Ni kat sini. Hari ni tak ada ke office tuan-tuan. Hari ni saya datang ke Masjid Melayu Taiping, Masjid Melayu Lama Taiping ni tuan-tuan. Buat kuliah kat sini. Dia orang panggil, saya datang lah. Tuan-tuan nampak tak? Sekarang ni masalah tuan-tuan. Masalah. Sebab orang agama suka melayan puak-puak jahil ni buat report. Tanya lain kali. Ni apa hal tuan? Saya nak report. Kenapa? Ni dia orang banyak sangat kuliah. Alhamdulillah. Tuan ni orang Islam ke orang apa ni? Orang Islam lah. Siapa nama? Orang Islam. Islam ni tuan, dia buat kerja amar ma'ruf, suruh orang buat baik. Yang tuan report ni orang buat baik. Tuan buat report, patutnya orang buat tak baik. Report. Tuan ni apa masalah tuan ni? Hati rosak ni, pergi mengaji. Baru dia tak nak report. Ni dah datang tu, saya pening lah Ustaz. Dia orang ni report tu yang saya datang juga tu. Saya malas nak datang. Tapi dia orang dah report, saya datang juga lah. Yang tuan terima report tu mana? Tak terima Ustaz, nanti orang atas panggil. Siapa orang atas tu? Orang atas ni. Jumpa orang atas tu. Tuan, dia report orang buat ibadah, buat baik. Tuan nak dapat saham ke tak ni? Kalau tuan nak dapat saham akhirat, biarkan. Kalau tuan nak dapat saham neraka, tuan layan lah. Itu pun tak arti ya. Allah Ta'ala lantik kita bagi jawatan semua-semua ni, tuan-tuan tahu tak? Suruh jaga agama dia, suruh syiarkan agama dia, bukan suruh sekat agama dia. Aku jaga bagi engkau ni ada potensi untuk jaga agama aku. Kan? Aku lantik engkau, aku angkat, aku bagi amanah kat engkau, jaga agama aku ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala dah angkat kita nak jaga agama dia. Datang kita dapat jawatan, zup.
Potong agama ni, rosakkan agama ni, sekat syiar agama ni. Akhirat sok siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kau nak minta bantuan siapa ni? Kat siapa nak minta bantuan besok ni? Nak minta kat yang mengadu tu. Kau lah ngadu dulu. Tengok aku dah sangkut. Kau tolong aku. Dia kata aku nak tolong je nak. Aku pun sangkut. Nampak tak? Allah kena ingat. Kita ni tak lama tuan-tuan ni. Jawatan yang kita ada ni. Allahu Akbar. Sementara waktunya. Besok nak balik depan Tuhan. Apa nak jawab depan Tuhan besok? Apa nak jawab? Hari ni bila kita cakap, ini orang atas, orang atas, orang atas. Tuhan kata, akulah yang paling atas. Aku tak suruh buat benda tu. Kan? Besok kena ingat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah tu tuan-tuan selalu baca kan? Kena ingatkan puak-puak ni. Besok ke akhirat nak jawab depan Tuhan. Apa kau nak jawab? Dia seal kat Tuhan, apa nak jawab? Seronok sangat jawab. Orang atas, orang atas, orang atas, orang atas. Tuhan kata, aku yang bagi amanah dekat kau orang semua ni. Suruh jaga agama aku. Syiarkan agama aku, bukan sekat agama aku. Tapi engkau aku lantik, aku pilih engkau, aku angkat engkau. Tiba-tiba kau sekat agama aku. Kau pergi terjun masuk neraka tu. Menghalang agama-agama aku ni. Apa nak jawab nanti? Bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan ada jawatan apa? Ni yang ada jawatan lah. Aku buat live ni, mudah-mudahan dia orang dengar lah. Aku saja nak bagi dia orang dengar kan. Nak bagi dengar lah. Jangan lupa, jangan lalai. Besok di akhirat Allah Ta'ala nak tanya, kita ni berapa hari je? Berapa hari nak duduk ni? 30 tahun lagi? 50 tahun? 100 tahun? Nak jawab depan Allah. Jangan bangga sangat, seronok sangat jawatan ni ada. Besok Allah Ta'ala tanya, besok tak dapat jawab, nganga baru tahu. Tapi hari 7 suku tuan-tuan lah. Ini baru tanda-tanda, belum rawat lagi, baru tanda. Merawat belum. Tak apa. Dah 7 suku. Orang memiliki penyakit wujud selalu senang mendengar aib orang lain, terutama teman dia. Dia kata apa? Sesungguhnya di antara ciri-ciri orang munafik adalah senang mendengar aib salah seorang temannya. Seronok. Orang munafik ni seronok dengar aib teman. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat ni tanda penyakit ujub. Jadi tuan-tuan merasa diri suci, mengabaikan nasihat, senang dengar aib orang, ni semua ni tanda dalam hati dah ada simptom ujub. So kena rawatlah. Habis macam mana nak rawat? Cara merawat penyakit ujub. Baru nak merawat bila? Bulan depan. Tak boleh 7 suku tuan-tuan kan nak bekerja lagi. Yang pencen okeylah, yang bekerja tuan-tuan Haji Arif tu nak bekerja tu. Tu kan ni daripada Perak, daripada Ipoh datang sini, duduk sini kan. Jadi kan nak bekerja kan pasal saya kan, dia kata ni ustaz punya pasal lah ni. Dia jarang nyalah diri sendiri, nyalah kau. Pak Dusio ni kan macam tu kan. Dia jarang salah diri sendiri kan. Dia nyalahkan orang kan. Ni dia punya pasal lah ni. Ni dia punya pasal ni kan. Dah kan. Jadi tuan-tuan kadang-kadang tu Allah uji sikit je, kita serabut ampun. Bila nak merawat ni? Bulan depan, insya-Allah. Buat surat siap-siap, nanti Cik Nik buat surat, bulan depan Ustaz datang untuk yang seterusnya. Kan. Habis KL tak boleh kuliah, datang sini lah. Kan? Tapi saya live setiap hari tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam. Ni kat typing tuan-tuan. Pagi ni kat typing, lepas ni nak balik KL. Malam tadi datang, lepas tu balik. Panggil lagi, datang lagi. Itulah kerja saya. Tapi tempat Tuan Haji Arif tak boleh sebab dia zon merah. Zon merah saja kan? Tak boleh. Kalau tak dah surau dia lah. Tapi dah zon merah dah, macam mana kita tangguhlah dulu kan. Yang mana boleh kita masuk. Lepas tu ramai pula yang tanya, Ustaz boleh tak? Ustaz boleh masuk tak? Ustaz boleh masuk. Saya kata kau jangan buat kerja Tuhan. Tuhan suruh masuk, aku masuk. Yang kerja kau buat. Kau jangan duduk sibuk nak itu, takut ini. Takut. Ada jawatan takut. Jawablah, Tuhan, kami ni buat majlis ilmu. Alhamdulillah Tuhan, tak ada masalah, ikut SOP tuan-tuan. Apa masalah lagi Tuhan? Salah ke benda yang kami buat ni? Patut Tuhan mengajak orang dekat bagi Allah Ta'ala, bukan jauhkan. Kita buat ni Alhamdulillah, marilah.
Kita jawab, nah, bukan dukung gantung pun. Alamak. Kadang orang masjid ni pun takut juga nak jawab. Takut. Tapi ni takut. Nah. Ya takutlah Ustaz. Lawan Ustaz. Banyak. Bolehlah Ustaz. Berapa? 150. La ilaha illallah. Jawab, Ustaz, saya ni takut depan Tuhan besok apa saya nak jawab. Saya diberi amanah jaga urus masjid, takbir, marahkan masjid, tapi saya tak buat. Besok akhirat saya nak jawab macam mana Tuhan. Tuhan makan boleh tolong saya pun silat-silat Tuhan dulu masuk. Tuhan pun bersama. Bagi dia takut sikit. Bagi dia sentak. Oh iya kah? Hala, Tuhan pun sama menghalang. Tuhan besok akhirat Tuhan nak jawab macam mana? Tapi saya watai. Tuhan pergi cakap ke watai. Tuhan bertanggungjawab ni. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru. Tuhan ubah mereka. Ingatkan mereka, mungkin mereka lupa. Tak sedar gaji bulan-bulan dah masuk, ibu-ibu sampai kita lupa. Ingatkan dia. Jangan Tuhan, kita diberi amanah untuk jaga agama Allah. Nama pun pejabat agama. Apa? Jaga agama. Jaga agama, bukan rosakkan agama. Ustaz sedapnya balun pagi ni. Bila lagi nak balun, dah dapat balun. Jadi tuan-tuan cukup terkatu insya-Allah. Tengok ada kata apa? Takut hilang jawatan Ustaz. Tu betul. Hari ni orang agama pun takut jawatan hilang. Baca ayat, jangan gadaikan dengan harta dunia ni dengan agama, jangan gadaikan agama dengan sedikit keuntungan dunia. Kadang-kadang tak sedar tuan-tuan, pangkat kedudukan gaji kita tu yang menyebabkan kita lalai. Kita gadai agama sebab apa? Demi jawatan kita, demi gaji, demi pangkat kita tuan-tuan tahu. Tuan-tuan, kadang-kadang takut nak jawab pasal apa? Gaji apa ibu? 4,000. Oi, hilang 4,000 mampus. Gadaikan agama dengan 4,000 ya. Gadaikan agama boleh murtad pasal 800 sebulan ya. Nampak? Jadi tuan-tuan, kita jangan takut. Agama tak boleh takut. Fala takhshawun nas wakhshawni, kata Allah. Takut kat aku, ni agama aku. Aku jaga kau. Fazillah ayahfazka. Kau jaga aku jaga engkau. Kau jangan risau, jangan takut. Tak ada orang gantungnya. Kuasa tangan aku. Kalau tak gantung, aku tak tanda tangan untuk gantung. Tuhan kata, tak ada gantungnya. Satu dunia berkumpul nak menjatuhkan hukum gantung. Tuhan kata, aku kata jangan gantung. Tuan-tuan baca ayat tu kan, tak ada siapa beri mudarat melainkan dia kan. Tu pun takut. Percaya ke tak Tuhan ni? Percaya, jangan takut. Lepas ni jalan terus. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. InsyaAllah kita tutup majlis ini. Dan sebelum tu tuan-tuan, macam biasa